Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir dalam sesi forum kita pada pagi ini. Topik kita pada pagi ini adalah bertajuk Kaedah Mengajar Berasaskan Projek. Bersama saya adalah 4 orang panel, iaitu rata-ratanya daripada seorang guru dari sekolah yang berbeza. Sebelum saya mulakan forum kita pada pagi ini, saya perkenalkan 4 orang panel yang hadir pada hari ini. Di sebelah kanan saya adalah Cikgu Fatin Hanis, panel yang kedua adalah Cikgu Nur Kamilah dan panel yang ketiga iaitu Siti Nur Hafizah dan seterusnya adalah Cikgu Khairul Nisa. Jadi, terima kasih kepada para panel yang sudi hadir pada hari ini. Okey, baiklah. Soalan pertama saya adalah kepada Cikgu Kamila, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan kaedah mengajar berasaskan projek? Terima kasih Cikgu Zakaria selaku moderator sesi kali ini. Maksud kaedah pengajaran berdasarkan projek adalah satu kaedah pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa tertentu. Ia biasanya melibatkan kutipan maklumat, analisis data, persediaan laporan yang betul. Dalam konteks kurikulum sekolah pula, projek bermaksud satu tugasan yang dilakukan secara amali. Ianya menggunakan kaedah pemusatan murid yang mana murid-murid sendiri yang melaksanakan projek tersebut dengan bantuan dan bimbingan daripada guru. Terima kasih kepada Cikgu Kamilah atas penerangan itu tadi. Okey, soalan seterusnya saya ingin tujukan kepada Cikgu Fatin Hanis, iaitu saya ingin mengetahui apa ciri-ciri pembelajaran yang berasaskan projek ni. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama sekali saya ucapkan kepada Cikgu Zakia kerana memberi peluang kepada saya untuk memberi perkongsian mengenai tajuk forum kita pada hari ini, iaitu pembelajaran berasaskan projek. Okey, baiklah. Soalan yang diajukan oleh Cikgu Zakia sebentar tadi, pembelajaran berasaskan projek ini boleh kita kenal pasti dengan beberapa ciri tertentu. Ia melibatkan aktiviti iaitu aktiviti hands-on, yang mana aktiviti hands-on sini adalah merupakan pergerakan-pergerakan yang boleh merangsang deria motor halus dan motor kasar bagi membantu para pelajar melalui pengalaman mereka lalui sendiri. Pembelajaran berasaskan projek ini juga melibatkan penggunaan alat-alatan ataupun bahan, dan boleh jadi ia tidak menggunakan peralatan ataupun bahan. Contoh kita akan dengar daripada panel-panel kita yang lain nanti, insyaAllah. Dan melalui pembelajaran berasaskan projek ini, pelajar akan belajar melalui aktiviti dan projek yang dilakukan yang kita sebut sebagai learning by doing. Okay. Seterusnya, pembelajaran berasaskan projek ini juga ia bersifat aktif, yang mana kaedah pembelajaran ini berpusatkan pelajar seperti mana yang diberitahu oleh Cikgu Kamila tadi, dan guru berperanan sebagai fasilitator, ya. Guru berperanan sebagai fasilitator, iaitu pembimbing. Guru hanya membimbing saja. Dan aktiviti yang dilakukan secara berkumpulan, aktiviti berasaskan projek ini, pembelajaran berasaskan projek ini dilakukan secara berkumpulan ataupun kadang-kadang dilakukan secara individu. Dan pelajar perlu menyelesaikan masalah berorientasikan kepada dunia realiti, dunia sebenar. Okay. Jadi sekaligus ia akan meningkatkan dan menggalakkan kepada kemahiran berfikir aras tinggi para pelajar. Pembelajaran berasaskan projek ini juga disifatkan sebagai satu kaedah pembelajaran yang inovatif dan holistik menyeluruh, yang mana kaedah ini menitik beratkan kepada kemahiran, pengetahuan, pengalaman dan kebolehan para pelajar dalam melaksanakan projek dan aktiviti yang diberikan.
Terima kasih atas penerangan Cikgu Fatin Hanis. Saya lihat ciri-ciri pengajaran berasaskan projek ini banyak melibatkan tugasan dan aktiviti kepada pelajar. Tambahan pula ianya melibatkan pengajaran pada abad ke-21 pada masa kini. Baiklah, saya ingin bertanyakan kepada Cikgu Kamilah, apakah contoh-contoh pengajaran berasaskan projek ini? Berkenaan dengan contoh ataupun projek yang telah dilakukan di sekolah, terdapat beberapa projek dalam proses PDP yang telah dijadikan satu budaya dalam pendidikan di Malaysia. Contohnya adalah seperti projek lawatan sambil belajar, projek kerja-kerja kursus seperti pelajaran sejarah dan geografi, kerja kursus sejarah geografi, penyiasatan eksperimen ataupun ulang kaji sains, folio pendidikan moral, projek pendidikan seni dan juga projek matematik tambahan. Daripada jawapan Cikgu Kamilah tadi, saya dapati pelajar boleh melakukan projek ini sama ada di dalam kelas ataupun di luar kelas. Soalan seterusnya saya ingin tujukan kepada Cikgu Khairunisa. Boleh Cikgu Khairunisa kongsikan atau terangkan bagaimana pula cara untuk melaksanakan projek ini kepada para pelajar? Dipersilakan. Okay, bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okay, terima kasih kepada cik moderator kita. Okey, berbalik kepada soalan strategi ataupun kita boleh kata cara lah pelaksanaan kaedah pengajaran berasaskan projek ni. Okay, yang pertamanya saya boleh kata tugasan yang ingin guru bagi tersebut kepada pelajar tu perlu mengambil kira keupayaan dan kemampuan pelajar yang terlibat lah. Okey, contoh dia pelajar kita murid kita tahun 5. Tapi kita bagi projek yang berkaitan dengan pelajar tingkatan 5. Tak patutlah. Patutnya kita kena bagi sesuatu projek tu yang berkeupayaan dengan dia. Kalau boleh mengikut DSKP yang telah ditetapkan oleh kementerian. Okey, yang kedua pula perancangan dan pelaksanaan secara peringkat. Makna kata mana yang perlu pelajar tu buat dulu dan mana yang perlu mereka buat kemudian. Maknanya kita nampak progres yang akan mereka lakukan lah. Okay, seterusnya yang ketiga, guru perlu memantau dan memberi bimbingan kepada pelajar. Ni semestinya lah. Maknanya projek tu dari A sampai ke Z, guru perlu memberi tunjuk ajar, memberi bimbingan. Dan jangan biarkan pelajar tu buat dengan terkontang-kanting supaya ada hasilnya kelak. Maknanya kita boleh nampak hasilnya. Okay, seterusnya penilaian projek tu perlu mencerminkan daya usaha setiap pelajar dalam kumpulan. Okey, kita tahu buat projek ni dalam kumpulan. Maknanya kita nak tengok tengoklah ada kerjasama antara pelajar. Okey, dia ni buat bahagian ni, dia ni buat bahagian ni. Maknanya ada kerjasama dalam kumpulan untuk menghasilkan projek tersebut. Okay, dan yang terakhirnya perlu penyerahan kepada guru projek tersebut lah. Okay, maknanya perlu serah kepada guru untuk guru tu menilai dan mentaksir projek tersebut dan mentaksir sekaligus lah setiap pelajar supaya apa? Supaya hasil dan objektif pembelajaran dapat dicapai. Okey, wallahualam. Berdasarkan penerangan Cikgu Khairunisa tadi, guru perlu bertanggungjawab menjadi seorang penilai, fasilitator, pembimbing kepada pelajar dalam menjayakan satu projek ini. Okay. Setelah pelbagai penerangan yang dijelaskan oleh beberapa panel kita, pastilah kita ingin mengetahui apa kelebihan dan kelemahan apabila menjalankan sesuatu projek kepada pelajar. Boleh Cikgu Hafizah
terangkan sedikit tentangnya. Okey, di sini saya ingin membincangkan tentang kelebihan dan juga kelemahan pengajaran berasaskan projek ni. Okey, yang pertama, di sini saya disediakan 3 poin. Okey, poin yang pertama adalah membolehkan pelajar berfikiran lebih luas dan mendidik pelajar supaya berani dan yakin kepada diri sendiri dalam mengemukakan hujah, pendapat dan seterusnya dapat menyelesaikan masalah. Contohnya, pelajar ni berani memberikan pendapat terhadap sesuatu persoalan di hadapan khalayak ramai dan dapat menyelesaikan masalah dalam sesuatu topik yang tidak dapat difahami. Okey, poin yang kedua, semangat kerjasama dan sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kerja projek berdasarkan kumpulan pelbagai kebolehan. Okey, di sini kita dapat tahu pengajaran berasaskan projek ini membabitkan ramai pihak. So, di sini akan dapat menimbulkan ataupun dapat membina semangat kerjasama lah antara pasukan untuk menjayakan proses pengajaran tersebut. Okey, poin yang ketiga, minat pembelajaran dan gaya kreatif murid dapat dipupuk. Contohnya kat sini, pelajar tidak berada dalam tokok yang sama. Contohnya, hanya membaca bahan ilmiah dan hanya melihat tulisan saja. Jadi, pelajar akan merasa bosan. So, dekat sini, melalui proses pengajaran berdasarkan projek ni, dia akan menarik minat pelajar lah untuk lebih suka terhadap subjek tersebut. Maknanya subjek yang selama ni kurang minat pun dia akan lebih meminati lah subjek tersebut. Okey, di sini saya ingin bincangkan tentang kelemahan pengajaran berasaskan projek. Sebelum tadi saya membincangkan tentang kelebihan. Okey, sekarang saya ingin membincangkan tentang kelemahan. Jika ada kelebihan, mesti ada kelemahannya. Okey, kelemahan yang pertama adalah memerlukan banyak tenaga dan masa untuk dilaksanakan. Yang kita tahu, bila kita nak membina suatu projek ni, ia akan memakan masa yang lama. Ada 1 minggu, ada 2 minggu. Jadi, pelajar-pelajar ni ada yang ia kurang tidur untuk menjayakan projek ni lah. Okey, yang kedua, mengurangkan fokus pelajar terhadap pengajaran yang dilakukan. Okey, bila pengajaran berdasarkan projek yang dilakukan oleh pelajar ni, jadi pelajar-pelajar yang dalam kelas tu yang mendengar pembentangan projek tu kurang fokus kerana mereka menganggap bukan guru yang melakukan pengajaran. Jadi di situ mereka tidak memberi tumpuan sepenuhnya lah. Okey, yang ketiga, pembelajaran untuk menghasilkan projek pula melibatkan kos yang tinggi. Okey, yang mana kita dapat tahu kadang-kadang ada yang ibu bapa pelajar ni bukannya daripada golongan yang senang. Ada yang gaji yang 1,200, ada yang kerja-kerja kampung. Jadi untuk menjayakan satu projek ini, ia memakan modal yang tinggi untuk membeli bahan-bahan itulah. Jadi jika pendapatan tu tidak memberangsangkan ataupun tidak tinggi, jadi dia akan sedikit sebanyak akan mengganggulah untuk menjayakan pengajaran berdasarkan projek ni. Terima kasih kepada panel yang terakhir kita, iaitu Cikgu Nur Hafizah. Okay, rumusannya, kaedah mengajar ini mempunyai kepentingannya tersendiri, dan bagaimana guru ingin melaksanakannya bergantung kepada kecekapan murid dan guru untuk melaksanakannya sehingga berjaya. Okay, baiklah, kita sudah hampir ke penghujung forum pada pagi ini. Semoga tajuk kita pada pagi ini memberi manfaat kepada guru-guru di luar sana. Terima kasih kepada barisan panel yang sudi hadir menjayakan forum hari ini. Saya akhiri forum kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.